Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kita lagi dalam channel Saka Saham musim raya. Selamat Hari Raya, masih tak terlewat rasanya. Hari ini dah Hari Raya yang ketiga. Raya PKPB. Tak ke mana kita kan. Kita cuma raya pada raya pertama saja. Macam mana pun kita kena jaga kita. Okey, hari ini kita nak bercerita sikit tentang pelaburan saham berkenaan dengan pelabur Islam. Apa yang perlu kita ada sebagai pelabur Islam? Okey, pertama yang abang nak rasa kita perlu berkongsi di sini, ini adalah pendapat abang lah. Abang tak tahu yang lain macam mana. Cuma ini apa yang abang nak sampaikan, hanya pendapat abang. Sebelum tu apa kata you all please subscribe, share and like. Kalau boleh kita wawarkan channel Saka Saham ni. Alhamdulillah sehingga hari ini ada 904 subscriber. Kalau boleh kita nak buat sebelum ataupun akhir bulan 6 ni, kita nak dapatkan dalam 1000 subscriber lah kalau boleh, untuk memberi semangat lagi kepada abang untuk membuat video-video berkenaan dengan pelaburan saham ni lah. Okey, kembali kita pada apa yang perlu ada untuk seorang pelabur Islam. Okey, sebagai seorang pelabur Islam, pertama yang perlu kita ada adalah ilmu. Berkenaan dengan ilmu ni, sebab apa kita perlu ada ilmu? Apa yang kita lakukan, apa benda yang hendak kita lakukan, kita mestilah ada ilmu. Dengan ilmu, dia dapat membantu kita untuk lebih berwaspada ataupun yalah, kalau kita tak ada ilmu, kita masuk sesuatu bidang tu, kita tanpa ilmu, macam mana pula dengan kita punya cara nanti dalam bidang tersebut? So, sebagai pelabur Islam, pertama sekali untuk trader ataupun investor, you all mesti ada ilmu dalam bidang saham ni. Terpulang, you nak ilmu you sebagai trader, ilmu you sebagai investor, apa ilmu pun, tapi yang penting you kena ada cari ilmu. Ilmu ni termasuklah technical analysis, fundamental analysis, atau apa pun analisis. Yang pentingnya ilmu. Ilmu kena ada. Pertama, pelabur Islam perlu ada ilmu. Kedua, barakah. Okey, rezeki ni sebenarnya bukan urusan kita tau. Sama ada you dalam pelaburan nanti, rezeki you sikit, rezeki you banyak, ini bukan urusan kita. Urusan kita adalah untuk mencari rezeki atau berusaha mencari rezeki. Selebihnya kita wajarlah untuk percaya akan ketentuan Allah, yang rezeki itu adalah milik Allah dan rezeki tak pernah salah alamat bang. Kalau pos laju, lain benda semua, kemungkinan besar dia ada salah alamat. Tapi kalau rezeki kerja Allah, tak pernah salah alamat. Yang penting dalam kita trade saham ataupun invest saham ni, walaupun sedikit keuntungan yang kita dapat, tapi keberkatan, keberkahan, kebarakah, lama nak sebut keberkatan, kebarakah tu susah. Keberkatan dalam rezeki tu yang kita nak. Kalau kita dapat banyak, syukur alhamdulillah. Kalau kita dapat sikit, syukur alhamdulillah. Kalau kita loss pun syukur alhamdulillah. Yang penting kita kena faham, kita nak rezeki yang berkat. Dalam sebagai pelabur Islam ni, kita perlukan rezeki yang berkat. Termasuk jugalah kaunter-kaunter mana yang particular tentang kaunter-kaunter syariah ni, kita boleh belilah kaunter-kaunter syariah kalau kita nak keberkatannya. Okey, bab berkat ni dalam rezeki ni banyak sebenarnya yang kita boleh bincangkan. Cuma hari ni kita simplifykan dia. Pertama, sebagai pelabur Islam, kita perlu berilmu untuk kita berurus niaga dalam bidang saham ni. Kedua, kita perlukan berkat, rezeki yang berkat. Ketiga, bersedekah. Okey, kenapa kita cakap bersedekah ni? Sebab kita kena faham tau, kadang-kadang rezeki yang Allah bagi pada kita tadi tu sebenarnya bukan 100% milik kita. Sebahagian daripada rezeki tu adalah milik Allah. Sebahagian daripada rezeki tu adalah milik orang lain. Kemungkinan besar kita hanya sebagai peminjam ataupun sebagai saluran rezeki orang lain tu disalurkan kepada kita. Sebab itu dalam Islam kita memang digalakkan untuk bersedekah. Kalau kita nak kaya,
kita bersedekah. Berapa banyak kita bersedekah, cara mana kita bersedekah, itu terpulang pada masing-masing. Sama ada cara you bersedekah dengan wang, bersedekah dengan ilmu, bersedekah dengan apa cara pun lah. Yang penting bersedekah kena ada. Sebagai pelabur Islam, kita kena harus mengamalkan sikap bersedekah, sebab itu merupakan satu amalan yang sangat mulia. Okey, selepas kita kena ada ilmu, kita ada berkat dalam urusan perniagaan kita tahu bersedekah dan kita kena bermuhasabah diri. Okey, dalam kita trade saham ni, kita bukan trade dengan shock sendirilah orang cakap kan. Kita kena kenal, kita kena kenal diri kita, kemampuan kewangan kita, kemampuan kita untuk trade. So benda-benda macam ni kita kena bermuhasabah. Bukan cara kita beli saham ni, kita ingat dengan beli saham kita akan terus mendapat keuntungan dalam pelaburan kita. Tak. Kita kena faham kewangan kita, money management ni yang paling bagus adalah diri sendiri yang manage sebenar-benarnya. So you tahu tahap kemampuan you setakat mana, tahap kemampuan kewangan you untuk trade ataupun untuk membuat pelaburan dalam bidang pelaburan saham ni. Jangan kita menzalimi pada diri sendirilah. Kalau kita mampu RM1, kita buat dengan secara RM1. Jangan kita mampu RM1, kita buat cara RM10. Itu kita menzalimi diri kita. Mungkin juga kita akan menzalimi keluarga kita. Kita beyond our limit lah sebenarnya. So dalam saham, sebagai pelabur Islam, kita perlu bermuhasabah diri sejauh mana kemampuan kita dalam membuat pelaburan saham ni. Okey, kelima, yang terakhir, selepas kita ada ilmu, selepas kita nak keberkatan, selepas kita melakukan sedekah, selepas kita bermuhasabah diri, yang kelima, sebagai pelabur Islam, tawakal. Kita perlu bertawakal kepada Allah setelah apa yang kita buat dan kita usahakan tadi. Sama ada kita membuat kajian kita buat analisa pasaran kita dan sebarang tindakan yang kita telah lakukan dalam pelaburan saham kita perlu kembali balik kepada Allah dengan bertawakal. Kita bertawakal bang, sebab segala urusan kita ni semuanya akan sukses dengan izin Allah. Bukan sebab you pandai teknik analisa, you berjaya, you pandai fundamental analisa, you berjaya. Tak bang. Memang pandai tu satu hal. Tapi tanpa izin Allah, tanpa dengan izinnya, tak ke mana kita bang. Ilmu kita sangat-sangat kecil kalau kita bandingkan dengan ilmu Allah. So, kita perlu bertawakal. Kita doa bertawakal. Tapi tawakal ni kenalah dilakukan dengan selepas berusaha lah. Kalau tawakal tanpa usaha, itu bukan tawakal bang. Itu tak ada akal lah saya rasa. Itu tak ada akal, bukan tawakal. Usaha tanpa tawakal tanpa usaha, itu tak ada akal. Senang cerita, itu tak ada akal. So, antara 5 pelabur Islam yang, setiap pelabur Islam yang wajib lah, 5B lah kita kata kan. Pertama, kita perlu berilmu. Kedua, barakah dalam urusan dalam rezeki kita. Ketiga, kita bersedekah, berkongsi rezeki dengan orang lain. Keempat, bermuhasabah diri, kenal diri. Kalau tak kenal diri, dia boleh jadi apa tau? Lupa diri. Kelima, tawakal. Tawakal kita akan buat tawakal selepas kita menjalankan usaha. Tanpa usaha, kita kata yang abang cakap tadi, tak ada akal. So, itulah yang abang rasa abang boleh kongsi dalam video kita kali ini. 5 prinsip yang perlu ada sebagai pelabur-pelabur Islam. Okey, kita jumpa lagi dalam kita punya perbincangan lain lah nanti kan. So please subscribe, like and share. Kalau benda ni bagi you berfaedah lah, kalau kalau channel ni berfaedah pada you, please subscribe. Okey, thank you. Kita jumpa lagi. Selamat Hari Raya.